Halo, Assalamualaikum. Okay, boleh dengar suara saya tak? Okay. Cuti-cuti pun masuk. Okay, cuti-cuti pun buat. Okay, kita ada Puan Ros. Kita ada siapa lagi? Oh, okay. So, jadi hari ni kan, actually, kita nak chill-chill je. Okay, kita nak chill-chill je. Kita nak, kita nak belajar. Okay? Okay, so kita tunggu dulu ramai lagi masuk, baru kita start. Okay, alright guys, kalau boleh dengar suara saya, okay, kalau awak dah darjah 5, darjah 6, sekolah rendah, boleh tak saya dapatkan hi daripada you guys dekat komen, boleh ke? Okay, sebelum kita start, kita tunggu sekejap kawan-kawan kita masuk. Okay, baru kita ni. Guys, boleh tak dengar suara saya ni? Saya tak ada hi, saya tak ada dapat hi. Okay, kita ada celum-celum, ya Allah. Hi Azam, Azam WT. Ni Azam darjah 6 tu kan? Azam, hari ni kita nak buat ni lah Azam. Kita nak buat darjah 5. Jom join teacher Azam. Okey tak? Boleh dengar suara? Okey tak set up macam ni Azam? Tanya Azam pula. Okay? Teacher dah lama lah tak jumpa Azam. Okay? Rindulah kat Azam dalam kelas. Azam ni. Okay? Okey je. Azam ni. Okey je tu macam tak meyakinkan lah Azam. Okay. Alright. So jadi untuk siapa-siapa yang baru join. Okay. Welcome to Live Maths. Okay. Nama saya Teacher Farah. Okay. So jadi I know hari ni hari cuti tapi I know hari ni hari cuti tapi cuti-cuti pun sometimes kita kena pegang buku juga kan. Okay, tapi jangan risau, live ni kita chill-chill je. Okay, live ni kita chill-chill je, kita relax je. Sebab apa? Sebab kita tak nak lupa apa yang kita belajar. Okay, cuti-cuti juga tapi santai-santai lah kita belajar santai-santai. Okay, kalau awak ada buku, silakan keluarkan kertas kosong. Okay, boleh je join saya. Okay, kalau awak tak ada kertas nak dengar je pun boleh. Kod lah ada yang dekat dalam kereta ke atau dekat kampung ke mana kan. Jom. Okay, join sama-sama. Okay. Hai Miss, saya dah ada cikgu baru tapi saya rindu Miss. Oh, siapa ni? Saya Ilyasa nama awak. Okay. So, and by the way, siapa-siapa yang tak follow saya lagi. Okay, nama saya adalah Teacher Farah. Teacher Farah mengajar Mathematics and Science dekat MC+. Okay, and right now, okay, dekat macam ni apa nak saya nak cakap ni, tiba saya blur pula. Okay. Kita kan kalau ibu ayah kalau dalam ni ada ibu ayah ataupun ada student darjah 4, 5, 6 sampai tingkatan 5 sampai tingkatan 4, saya nak ingatkan you guys yang kita punya ujian akhir tahun akan diawalkan tau guys, bulan 10. So jadi saya tahu ramai yang tak biasa lagi jawab soalan exam kan. So jadi apa saya nak buat, inisiatif saya untuk you guys adalah saya nak tolong you guys untuk tengok contoh-contoh soalan exam dan kita cuba jawab sama-sama. Okay. Alright. So minggu lepas kan, hari tu kan saya dah buat beberapa soalan. Okay. Hari ni kita nak sambung balik kita punya bahagian A, 26 markah. And then kita nak sambung soalan nombor 4 lah. So adakah you guys dah ready untuk belajar? Kita ada Uzairi Taib. Hai sir. Okay, tak set up macam ni sir. Okay. Alright, so jadi sekarang ni kan kita nak pergi kepada soalan yang keempat. Okay. So are you guys ready? Kalau dah ready boleh tak saya dapatkan R dekat chat? Okay. Uish, dah ada start. Ada orang jawab. Dah tak sabar nak jawab soalan. Okay. Pertama sekali kan guys. Benda ni kan, saya rasa saya tak perlu nak bagi tahu tau. Tapi sebab ada orang buat silap, so jadi saya kena bagi tahu. Dekat dalam paper exam awak kan, awak nampak tak nombor ni? 4 ni. 4 tu nombor soalan tau guys. Dia bukannya soalan. Dia nombor soalan. Sometimes kan you guys ingat ini adalah awak letak sekali sebagai nombor soalan. So bukan guys, dia bukan nombor soalan. Okay, itu benda pertama yang saya rasa saya kena clarify. Sebab ada orang buat silap. Soalan dia cumalah 2, 5/8. Okay, darabkan dengan 32. Alright? Okay. Hi Miss Marza. Kita ada Uzairi Taib, kita ada Miss Marza. Hopefully Mariam pun masuk juga. Rindulah Mariam. Okay. Alright, so jom kita start dengan soalan ni dulu. Okay guys. Okay, tadi kan saya belum start lagi, dah ramai dah jawab nak kena buat apa. So, jadi saya nak tanya you guys. Kalish dan kawan-kawan, kita nak buat apa dulu kalau dapat soalan macam ni? Awak ada pecahan bercampur, yes, mixed number, darabkan dengan nombor. Okay, soalan ni berapa markah? Soalan ni ada 2 markah. 2 markah easy je. Okay, ada orang kata 21, 64 ni apa ni? Okay, sebenarnya, cuba tengok nombor dia dulu. Kalau awak tengokkan nombor dia ada 1, 2, 3, awak tak boleh buat lagi tau. Okay, awak kena jadikan dia 2 nombor je dulu. So, macam mana cara nak bagi 2 nombor? Apa awak kena buat adalah awak darab
Lepas tu awak tambah. Okay, darab tambah. Itu saja. Betul is Dian. Okay, betul is Dian. Okay, hai dia. Asal ramai student saya hari ni. Okay, jom kita tengok. So, 8 darab 2, 16. 16 campur 5 dapat berapa? Kita akan dapat 21. Okay, and then bawah ni kita salin je balik jadi 8. So, ingat kalau ada 3 nombor, tak boleh start. Tak boleh buat. Kita kena jadikan dia 2 nombor dulu, baru kita boleh start. Okay, and then kita salin balik darab 32. So, right now, ini adalah masalah paling besar yang you guys selalu encounter lah. You guys rasa macam nak buat macam mana ni? Ada orang, dia ada banyak cara sebenarnya. Tapi sekarang ni kan awak akan rasa nombor dia macam susah, betul tak? Kan? Betul? Tapi saya nak beritahu kat awak, okay, first kali awak kena tenang. Okay, benda boleh settle. Okay, so sekarang ni kan awak nampak macam nombor tu besar. Okay, untuk bagi dia rasa easy kan, kalau saya akan letak per 1 dekat bawah. Okay, saya letak per 1 kat bawah. So, bila dia dah jadi per 1, awak akan nampak yang, oh, ini darab pecahan ni. Atas darab atas, bawah darab bawah. Betul tak? Kan? So jadinya easy dekat situ. Awak dah nampak dia, oh, boleh settle ni, boleh settle. Okay, so jom follow saya guys. So, sekarang ni kan, before kita nak darab atas, bawah darab bawah kan, saya nak tanya awak, boleh tak kita senangkan kerja kita guys? Yes, betul Vilwi. Kita ada cara untuk senangkan dia. Macam mana kita nak senangkan dia? Macam mana? Yes, betul dia. Okay, 1 ni atas boleh macam mana nak senangkan tu? Yes, okay, cara nak senangkan dia adalah kita boleh potong. Okay, bila saya kata potong, maksudnya adalah kita kecikkan. Okay, bila saya kata kecikkan, maksudnya kita bahagi. Macam mana nak bahagi tu? Okay, kalau awak nak bahagi, awak kena tengok, awak cuma boleh bahagi ataupun kecikkan atas dengan bawah. Okay, atas dengan bawah je. Kalau sebelah-sebelah tak boleh. Okay, so sekarang ni awak bagi tahu saya boleh ataupun tak boleh dekat chat. Boleh tak? Okay, awak bagi tahu dengan saya. Okay, atas bawah boleh tak kecikkan? Boleh tak 21 dengan 1? Boleh. Tapi sebenarnya tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau nombor tu dah jadi 1, maksudnya dia dah kecil, dah tak boleh dah. Okay, so atas bawah. Okay, so next kita tengok. Atas bawah, boleh kecikkan tak? 8 dengan 32. Okay, mesti ramai dalam ni rasa macam, teacher, kecikkan tu macam mana? Macam mana nak tahu boleh kecikkan? First, awak kena hafal sifir. Okay, kalau awak tak hafal sifir, mari kita tengok. Simple je. Awak tengok. Sifir apa yang ada 8 dengan ada 32? Sifir apa yang ada 8 dengan 32? Sifir 2 ada. Sifir 4 ada. Ada tak sifir lagi besar? Betul Wahidah Sapi'i. Okay, sifir 8. Okay, cuba saya keluarkan sifir 8 kat tepi ni. Jom kita tengok sifir 8. 8, 16, 24. Lepas 24 berapa? 32 and then 40. Lepas tu 48 dan so on. So sekarang ni jom Mr. Asri Dungun. Okay, Mr. Asri Dungun ni, guys, orang power. Saya nervous lah orang-orang power masuk live saya ni. Okay, so 8 dengan 32. Nampak tak dekat sini? Kita ada nombor 8, kita ada nombor 32. So, meaning that you boleh kecikkan guna sifir 8. Okay, alright. So, now, 8 dengan 32. So, macam mana nak kecikkan? Cuba tengok. Sifir 8. 8 darab 1 kan? So, kita potong ni jadi 1. Okay, 32 pula. Jom tengok. 8, 16, 24, 32. So, darab 4. So, kita boleh potong 4. Macam tu. Okay. So, now. Okay. Boleh tak kecikkan lagi? Okay. Kalau awak okay, cuba awak tengok. Boleh kecikkan lagi tak? 21, 1 tak boleh. 8, 32 dah potong. So, maksudnya dah tak boleh nak potong dah. Maksudnya dah tak ada dah boleh potong. Okay. By the way, potong maksudnya, okay, kecikkan. Wajib tak kita kecikkan? Sebenarnya tak wajib, tapi dia akan senangkan kerja awak. So, kalau dah tak boleh nak potong, nak buat apa dia? Nak buat apa? Potong jalan raya. Nak potong. Okay, kalau dah tak boleh nak potong macam mana? Oh, by the way, saya nampak ramai kawan-kawan baru kita kat dalam ni. Okay, kalau sesiapa yang belum follow saya, nama saya Teacher Farah. Okay, Teacher Farah ajar Maths and Science dekat MC+. So, kalau you guys nak, bulan 10 ni Teacher akan lebih kerap buat live dekat TikTok ni. So, jadi kalau you guys tak nak terlepas, you guys boleh follow saya lah. Okay, alright. So, now, jom. Kita nak buat apa sekarang? Yes, betul dia. Betul is dia. Kalau dah tak boleh nak potong, dah nampak tak boleh potong, kita darab lah. Atas darab atas, bawah darab bawah.
Okay, so jom kita darabkan. So guys, 21 darabkan dengan 4. Dapat berapa? Kalau tak boleh nak congak, buatlah bentuk lazim kat tepi. Tak apa, it's okay. So kita letak darab 4. So 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. So kita akan dapat 84. Okay, and then 1 darab 1 sama dengan 1 kan? Betul tak? So kalau bawah dia sama dengan 1, perlu tak kita tulis? Perlu tak guys? Cuba tuliskan dekat chat. Kalau perlu tulis ya, kalau tak perlu tulis tak. Ya ataupun tidak. Okay, perlu ke tidak sebenarnya? Perlu ke tidak? Tak perlu. Alisha kata tak. Hida kata tak. Wahida kata tak. Okay, ada orang kata ya. Okay, jawapan dia, kalau bawah dia per 1 tak payah dah tulis. So, kita jawapan akhir dia 84 sahaja. Okay. Alright. So, settle So, jawapan dia adalah 84. So, dah settle ke belum? Dah settle. Awak dah dapat 2 markah bersamaan dengan 4% dalam exam. Okay, teacher nak bagi tahu dekat semua orang untuk siapa-siapa student darjah 5, darjah 6 ataupun duduk darjah 5, darjah 6 yang rasa macam susahnya lah nak lulus. Saya nak beritahu awak sebenarnya senang. Awak jawab soalan ni, awak dah dapat 4% dah. Saya nak beritahu kat awak, saya selalu cakap dengan student saya, susah untuk awak fail sebenarnya sebab senang dah dapat markah. Okay, betul tak Akila? Yeah. So now kita dah settle. So how do you feel guys? Awak rasa sebelum ni awak rasa susah, sekarang ni dah boleh buat tak? Agak-agak dah boleh buat tak kalau keluar dalam exam? Boleh buat tak kalau keluar exam? Xavier still rasa susah. It's okay Xavier. Sekali buat memang rasa susah. 2 kali buat dah rasa susah tapi boleh buat, boleh gerak sikit. Yang ketiga, kali ketiga dah rasa macam senang sikit. Darjah 4 dah boleh tutup mata. Kena ulang-ulang buat. Alright? Okay, dah rasa pandai dah. Alhamdulillah, terbaik. Okay, so now jom kita pergi kepada soalan seterusnya. Teacher, esok boleh tak live lagi? Esok saya full kelas lah guys. Esok daripada petang sampai malam saya ada kelas dengan MC Plus. Kita dah start kita punya seminar syllabus attack. Untuk siapa-siapa yang tak tahu, okay, dekat MC Plus starting daripada this month, kita akan buat seminar syllabus attack where kita nak cover semua chapter daripada awal sampai akhir untuk bantu you guys, untuk bantu you guys punya, apa kita panggil? Soalan exam akhir tahun. Okay, nak jawab soalan exam tahun. So, jadi siapa yang nak join boleh pergi website and boleh tanyalah macam mana nak join. Okay, boleh? Alright, so jom next kita nak pergi kepada soalan yang seterusnya, boleh ke? Okay, boleh ke? Ni MC Plus ke? Saya daripada MC Plus tapi ni bukan MC Plus. Ni adalah TikTok saya. TikTok Teacher Farah. Okay, alright, so now kita nak pergi kepada soalan yang kelima. Boleh ke saya nak sambung soalan nombor 5? Kalau boleh, boleh tak saya dapatkan boleh dekat chat? Boleh ke? Rindu Maths, ni bukan Maths. Ni bukan Maths. Oh, by the way guys, cuti-cuti ni korang pergi mana? Saya tak pergi mana-mana, that's why saya buat live ni. Okay, anak minat Maths terbaik Teacher Amni. Okay, alright, boleh kita sambung. Terbaik, saya suka semangat ni. Walaupun ramai yang tengah cuti tapi ramai yang join and belajar santai-santai. Okay, first of all saya nak ingatkan lagi sekali kat you guys, this one bukan soalan tu nombor soalan. Janganlah awak pergi pula ambil 515.012, jangan. Saya cakap sebab ada orang buat silap ni. Okay, kita tak nak ada orang buat silap yang sama. Alright, okay, so now jom kita settlekan soalan ni, boleh? By the way, saya nak tanya you guys. Saya nak tanya everyone. You guys, soalan ni susah ke bagi awak? Kalau saya tanya awak daripada 0 ke 5, berapa tahap faham awak untuk soalan ni guys? Boleh tak saya nak tahu? Okay. Maths Form 5 hadir. Boleh join. Tak ada masalah. Okay, siapa belum follow, sila follow. Saya nak tanya daripada 0 ke 5, berapa tahap faham awak? 0 maksudnya soalan ni susah. Saya selalu rasa benda ni susah. Sangat susah. Saya tak boleh nak buat. 5 maksudnya easy je. Okay. Susah kalau tak master CFA. Betul? Betul, CV adalah basic, betul? Okay, kita 5, 4. Oh, kalau ada sesiapa dalam ni darjah pula tingkatan, student tingkatan kan, esok kan, tak silap saya ada program seminar sekolah algebra free dekat TikTok MC Plus. Awak join tau, free je. Okay, alright, so jom kita pergi kepada soalan nombor 5 ni. Okay, pertama sekali kita relax. Okay, relax. Semua benda boleh settle. Kita letak 15 perpuluhan sifar 12 kat sini. Kita susun betul-betul. Okay, alright. Darabkan. Okay, now 28 nak letak mana 28 kita? Cuba beritahu saya. 28 kita nak letak mana? Nak letak depan ke nak letak belakang? Nak letak depan ke nak letak belakang guys? Tolong saya sekejap. Nak letak depan ke nak letak belakang?
Depan atau belakang? Depan atau belakang? Ya, belakang. Pandai kita letak belakang macam ni, okay? And then kita letak begini. Boleh? Okay? So, seterusnya. Okay, you guys kan, kalau nampak perpuluhan ni, you guys rasa gelabah. Rasa macam, rasa macam susah. Tapi sebenarnya, senang je guys. Senang je. Jom buat sekali dengan saya, boleh? Okay, jom sekali dengan saya. So, sekarang ni, nak darab tu macam mana? Darab macam biasa je. Darab macam biasa saja. So, jom kita darab sama-sama, jom. Kak Bel! Kita punya OG dalam ni. Thank you, Spot. Okay, jom kita sambung. Terdistracted pula. Jom. So, kita sekarang ni kan guys, boleh tak kita relax-relax? Kita buat yang ni, kita darab yang ni dulu, boleh ke? Kita buat yang ni dulu So, kita guna sifir 8. So, 2 darab 8, 16. So, 6 naik 1. 1 darab 8, 8 campur 1, 9. Sifar darab 8, sifar 5 darab 8, 40. Naik 4, 1 darab 8, 8 campur 4 jadi berapa? 8 campur 4 berapa guys? 8 campur 4 berapa? 8 campur 4 sama dengan 12. Thank you Cikgu Hamzah. Cikgu. Wish, seramnya 12. Berapa tadi? Nampak tak? Nampak tak? 12. Okay, 12. Alright. Dah settle ke belum? Belum. Kalau saya kan, untuk student darjah 5, darjah 6 yang tak ada calculator, saya perasan kan dekat chat tu ada kakak abang yang belagak tau. Dia kata guna je lah calculator. Kita abaikanlah abang kakak darjah 6 kita, okay? Sekarang ni, guys, untuk darjah 5, darjah 6, kalau awak rasa awak selalu careless kan, awak takut awak serabut, okay, suggestion saya adalah untuk potong nombor yang awak dah tak guna dah. So, saya akan potong ni, potong atas ni. So, adik saya tak serabut. Okay? Boleh So, now, jom kita sambung. Okay, seterusnya, jom kita darabkan dengan 2 pula. Boleh tak? Jom. 2 darab 2, 4. 1 darab 2, 2. 0 darab 2, 0. 5 darab 2, 10. Naik 1. 1 darab 2, 2. Campur 3, 3. So, jadi letak macam ni. Okay? Alright. Okay, so jadi jom kita tambahkan. Okay? Last kali kita tambahkan lah. Okay? Alright, so saya ulang lagi sekali. Kalau tak nak serabut, buang yang dah tak guna dah. Okay? Alright, sebab saya tahu ramai yang rasa macam, yelah time exam kan, bila kita buat exam, kita rasa macam, nak kejar masa and everything, macam-macam boleh jadi. Walaupun dekat sekolah, buat latihan kita okey je, time exam kita ada masalah. So, jadi biasakan, jom kita biasakan benda yang sesuai dengan awak. So, 6, 9 tambah 4, 13, naik 1, 1, 2, 3, sifar 2, 4. Laju je kat situ. So, sekarang ni saya nak tanya everyone, dah settle ke belum Latifah? Dah settle ke belum everyone? Cuba beritahu saya. Dah settle ataupun belum? Oh, by the way, untuk siapa-siapa yang join live ni, kalau saya nak minta tolong you guys untuk share live ni, boleh ke? Sebab kita nak bantu lebih ramai lagi adik-adik kita darjah 5, darjah 6 untuk belajar. Okay? Alright? So, belum lagi, ada orang kata belum. Kenapa belum? Betul, semua Lola. Betul, Irham. Betul, you guys. Awak tak settle lagi sebab awak tak turunkan lagi titik perpuluhan. Okay, ini pun ada orang selalu lupa juga. Okay, so jadi jawapan dia adalah sama dengan 420.336. Settle? Jangan lupa garis bawah. Sebenarnya garis bawah tu tak penting pun. Tak payah. Tapi kalau nak buat boleh je. Tak payah pun. Okay. Alright. So settle So inilah jawapan akhir dia dan awak dah dapat 2 markah begitu sahaja. 2 markah ni sama dengan 4%. 4%. And by the way, boleh tak guys? Like saya tu kan. Saya dah 18 minit live ni tapi like saya belum 10k lagi guys. Boleh tak saya nak dapat 15k? Gitu. Okay. Alright. Gitu saya request Okay dah? Boleh? Okay, penting untuk rujukan dah habis kiraan. Boleh. Okay, kalau nak buat boleh. Okay. Kalau contohnya kita nak beritahu orang yang menanda. Okay, dah habis dah ni. Dah settle. Boleh? Okay, tak ada masalah. Okay. Alright, so jadi settle dekat situ. So macam ni setakat ni guys. NAS Aviation. Siapakah NAS Aviation ni? Saya pernah, saya kenal lah. Buku teacher sama buku saya. Sebenarnya ni buku latihan. Saya tak letak pula beg kuning. Tapi ni adalah daripada buku latihan daripada Sasbadi tak silap saya. Okay. Alright. So jom. Kak cuba buat soalan mat macam ni memang senang nak dapat A+. Betul. Mat sebenarnya kan lagi senang nak dapat markah tau daripada maths. Trust me. Okay. Student lama teacher. Oh ya ke? Okay, kalau ada student. Dah 15k. Wish. Thank you so much everyone. Thank you so much. Sebelum tu saya nak minum kopi sekejap. Okay. Guys, belajar ni kan sebenarnya awak kena cari seronok tau.
Okay, awak kena cari seronok, baru benda tu flow naturally. So jadi saya macam ni, saya buat live ni sebab saya nak tolong adik-adik saya, nak tolong kawan-kawan saya untuk start. Sebab ramai yang ada masalah untuk start tau. Dia macam, dia ingat start tu adalah buat benda-benda yang besar. Tapi saya nak beritahu kat awak, start ni just start je. Okay, tak perlu cantik sangat, tak perlu polish sangat, tak payah buat benda besar-besar, buat benda-benda kecil je. Contohnya awak masuk live cikgu-cikgu yang awak suka. Okay, itu pun adalah benda-benda kecil juga. Okay, alright, so jadi bolehkah kita sambung soalan nombor 6 pula guys? Are you guys ready untuk soalan nombor 6? Darjah 2 tak ada ke teacher? Oh, I'm so sorry, darjah 2 tak ada. Okay, saya ada mengajar dekat 2 tempat. Satu adalah kelas personal grouping saya untuk darjah 4 sampai tingkatan 1 dan saya juga mengajar dekat MC Plus. Okay, dan untuk siapa-siapa yang baru join, okay, boleh follow TikTok ni kalau tak nak terlepas apa-apa live saya lah. Dan saya nak beritahu juga dekat you guys semua, kalau ada mak ayah dalam ni, MC Plus online tuition, okay, kita tengah buat satu seminar khas untuk tolong anak-anak ibu ayah untuk cover chapter 1 sampai chapter akhir sebab exam bulan 10. So kita macam okay, kita faham perasaan semua orang, student, parents, okay, ada masalah macam ni. Nak masuk bulan 10, nak exam tapi tak biasa lagi dengan soalan exam. So jadi kita buat satu seminar dekat MC Plus, so jadi boleh pergi website dan boleh daftar kat situ, okay? Betul Citron 57, esok sekolah algebra. Untuk siapa-siapa tingkatan kan, esok tolonglah jangan terlepas. Dekat TikTok MC Plus, esok ada sekolah algebra. Sefati dengan Amir buat live, saya lupa lah, buat live ajar basic algebra. Okay, alright, so jom kita pergi soalan nombor 6 pula. Oh, dah ada tanda teacher. Jom sambung. Okay, jom kita sambung. Okay, jom dia kata apa tu? Tukarkan 380% kepada nombor bercampur. Okay, soalan ni berapa markah? Soalan ni adalah 2 markah. So jadi jom kita tengok soalan nombor 6 ni. Soalan nombor 6 ni susah tak agak-agak sebenarnya? Susah tak agak-agak? Rasa agak-agak susah tak? Bagi awak lah. Awak rasa susah ke? Awak rasa susah tak? Okay, Aina kata tak, Hakimaru tak. Ada orang kata susah, ada orang kata senang kot. Senang. Okay, dia ada banyak cara tau. Awak jangan limit diri awak dengan satu cara. Maksudnya macam ni? Dengan satu cara je. Awak kena cari mana cara yang paling sesuai dengan awak paling suka. Okay? Alright, so jom kita tengok soalan ni. Okay, kita ada 380%. Kita nak tukar dalam bentuk nombor bercampur. Nombor bercampur macam mana guys? Nombor bercampur macam ni. Dia ada 3 nombor. Okay, dia ada 1 nombor kat depan, ada nombor kat atas, dengan dia ada nombor dekat bawah macam ni. So itu kita panggil sebagai nombor bercampur lah. Kita nak tukarkan yang persen tu jadi nombor bercampur. Boleh? Okay, so jom kita sambung. Okay, awak nak cara panjang ke awak nak cara pendek? Awak nak cara panjang ke awak nak cara pendek? Cuba beritahu kat saya. Awak nak cara panjang ke cara pendek? Hai, kita dah tua nak join boleh? Asal pula tak boleh. Boleh je. Okay, boleh. Share sekali live ni so that adik-adik kita ni. Okay, semua orang nak cara pendek. Of course lah, kita sebagai manusia, kita nak cara yang paling easy sekali kan. So, saya bagi cara easy. Tapi cara easy ni sangat easy tau. Okay. Jom kita sambung Okay, awak nampak tak? Peratus ni ada bahagian ratus ni kan? 3 ni kan? Apa saya akan buat lah, saya akan tarik dia ke depan. Dia akan jadi 3 besar kat depan. Dah, settle. Okay. Seterusnya macam mana? Seterusnya nampak tak? Puluh belakang ni, 80 ni. You ambil, you letak 80 kat atas. Simple as that. Lepas tu, bawah nak letak apa? Kalau peratus maksudnya per berapa guys? Kalau peratus maksudnya per berapa? Per berapa? Cuba beritahu saya. Kalau peratus, bawah dia per berapa? Per 100. Good job. Per 100. Letak per 100 kat bawah. Jangan risau. Memang peratus ni per 100. So sekarang ni awak ada apa? Awak ada 380 perkan dengan 100. Gitu. Macam tu. Boleh? Dah? Dah settle? Okay. So sekarang ni kita dah dapat 2 markah ke belum? Dah dapat 2 markah ke belum? Dah dapat 2 markah ke belum? Okay. Markah dia berapa? Markah dia 2 markah. Kenapa belum?
Kenapa belum? Why? Tiba-tiba dapat semangat. Yelah kopi kan, baru minum kopi tadi. Kenapa belum? Why? Thank you so much Mata Rose. Username korang ni kan susah sikit saya nak baca tau. Okay. Kenapa? Sebab awak tak kecil kan? Betul. Awak kena permudahkan. Awak kena kecilkan. Macam nak kecilkan simple. Mula-mula awak tengok ada tak kosong boleh potong? Ada, atas bawah potong. So awak akan dapat 3/8/10. Boleh kecilkan lagi tak? Bila saya kata potong, bila saya kata kecilkan, maksudnya bahagi. Cuba tengok sifir nombor atas 8 dengan 10. Sifir apa yang ada 8 dengan ada 10? Sifir apa yang ada 8 dengan 10? 8, 10. Sifir apa? Cuba ingat balik. Sifir 4 salah. Sifir 4, 4, 8, 12. Mana ada 10? Sifir berapa? Betul, Arif Plashin. Jawapan dia adalah 2. Sifir 2. So, bila awak ingat sifir, awak hafal sifir, senang awak nak kecilkan. So, sekarang ni atas ni bahagi 2, bawah pun wajib bahagi 2 juga. So, you akan dapat sama dengan 3/4/5. Macam mana nak confident ni jawapan akhir? Cuba ingat, sifir apa yang ada 4 dengan ada 5? 4, 5. 4, 5. Ada tak? Sifir 4, 4, 8, 12. Sifir 5, 5, 10, 15. Mana ada? So, inilah jawapan akhir anda. 3/4/5. Settle dekat situ. Dapat 2 markah. Senang ke tak senang, guys? Senang ke tak senang? Senang ke senang? Kita tak nak guna perkataan tak ni. Senang ke senang? Kalau senang, cuba tulis senang dekat chat. Senang ke tak sebenarnya ni? Senang. Okay, semua benda boleh settle. Okay, easy kan? So jadi janganlah tinggal ni. Nampak tak? Betul tak cakap saya senang nak dapat markah? Senang nak lulus? Okay, senang sangat. Okay, so now saya nak... Okay, kalau awak kata senang kan, ramai orang boleh jawab, ramai dah start confident. Kenapa selama ni rasa benda susah sangat? Tak, easy je. Okay, so sekarang ni saya nak bagi awak satu soalan yang lebih kurang sama, boleh tak? Saya bagi kat awak. Saya nak bagi satu soalan yang lebih kurang macam ni. Saya nak bagi apa Boleh tak adik-adik saya dalam ni, kawan-kawan saya dalam ni, boleh tak awak tolong tukarkan? Saya bagi simple je. 220%, boleh tak awak tukarkan dia jadi mixed number, jadikan dia nombor bercampur? Okay, silakan everyone. Try buat, saya bagi 2 minit. Before that, let me sip my coffee. Okay, sila. So, ni adalah untuk you guys. Tolong. Okay, jangan kopi jawapan kawan Jangan kopi jawapan kawan. Try buat sendiri. Nak jap 5 minit boleh. Tapi sebenarnya soalan ni 2 markah. Janganlah 5 minit. Kita tahu kita pandai, tapi kita kena pandai juga jawab soalan ikut masa tau. Okay, jangan lama sangat. Okay, silakan. Dah ke? Dah. Ramai. Okay, by the way, like saya boleh tak? Saya dapat 50k. Gitu, request. Okay. Alright, lagi. Ramai dapat jawab betul. Ramai juga. Ada juga yang salah ni. Jom kita tengok Okay, jom kita tengok kat sini. Okay, awak nak tukar nombor bercampur. First kali, ingatlah nombor bercampur macam ni bentuk dia. Bentuk dia ada satu nombor besar. Okay, and then kita ada satu nombor kat atas, ada satu nombor dekat bawah. Gitu, boleh. Okay, macam tu. So, sekarang ni, apa nak buat? Tengok nombor ratus ada tak? Nombor ratus ada 2. Awak tarik dia ke depan, dia jadi nombor besar kat depan 2. Easy. As simple as that, guys. Tu je. So, next, nombor belakang 20. So, dia akan jadi 20. Perkan dengan apa? Perkan dengan 100. Gitu. Apa-apa je memang per 100 sebab dia adalah peratus. Okay. So now, nak buat apa sekarang everyone? Tolong bagi tahu saya sekarang kita nak buat apa? Kita nak buat apa sekarang? Nak buat apa sekarang? Dah dapat dah ni 20%. Yes, kalau ada kosong tu kita potong. Sekarang ni kita dapat 22/10. Boleh kecilkan lagi tak? Boleh pemudahkan lagi ke tidak? Boleh. Betul Aisyah. Betul Viwi. Kita boleh potong. So, atas bawah. 2, 10. Ada dalam sifir berapa 2 dengan 10? Sifir apa yang ada 2 dengan ada 10? 2 dengan 10. 2 dengan 10. Sifir berapa? Thank you so much Dia. Thank you so much everyone.
Ya betul. 2. Betul. So kat sini ingat atas bawah kena bahagi nombor yang sama. Sifir 2. So bahagi 2. So awak akan dapat 2, 1/5. Boleh kecilkan lagi tak? Boleh kecilkan lagi tak guys? Boleh ke? Boleh kecilkan lagi tak? Boleh tak kecilkan lagi? Boleh? Boleh tak? Tak boleh, kenapa? Okay, macam ni. Kalau awak nampak je ada 1 kat atas, maksudnya dah tak boleh nak kecilkan dah. Dia dah jadi 1. So, inilah jawapan akhir awak. Awak akan dapat 1 markah. Alhamdulillah. Settle. Okay? So, itu saja. So, nampak ni ramai yang boleh jawab. Okay, I'm so proud of you guys. Daripada tadi, you guys rasa ni benda ni susah. Right now, you guys dah lebih confident. Itu yang kita nak sebenarnya. Okay? Alright. So, now, kita pergi kepada soalan. Nak lagi soalan? Ingatkan Nak Zainal ajar maths. Alamak. Jauh tu muka saya dengan Nak Zainal. Permohonan kerja follow saya macam ni. Wish, permohonan kerja follow saya. Maksudnya saya kena mohon kerja ke ni? Oh, is this a sign? Ada tak duit 1 juta nak follow saya? Nak satu lagi soalan? Ke nak sambung soalan lain? Sambung soalan lain je lah. Okay, dah cukup dah tu. Maths tahun 6 ke tidak? Ini adalah Maths darjah 5 soalan exam. Okay. Alright. So, jom kita follow. Kita pergi pada soalan nombor 7 pula boleh? Okay. Maths form berapa ni? Ni darjah 5 punya. Wah. Macam dekat title saya kat atas tu, saya kata ni darjah 5 punya. Okay. Sekarang ni nak pergi pada nombor 7. Nombor 7 ni daripada bab apa Okay. Untuk siapa-siapa yang tak boleh nak nampak kan. Kita ada soalan ni ada 2 simbol. Apa 2 simbol Apa 2 simbol guys? Guys, saya kan sebenarnya tak sempat lagi nak buat jadual live saya. Saya live suka hati saya je. Kalau saya rasa macam, rasa nak live, saya live. Kalau saya macam, tak nak, saya macam busy, saya tak live lah. So, kalau korang tak nak terlepas live saya, awak boleh follow saya. Okay, follow saya on notification. Alright? Okay, apa lagi? Okay, thank you so much everyone yang jawab dekat chat. Yes, kita ada 2 operasi, kita ada tambah, kita ada bahagi dekat sini. Kita ada 2 operasi. Soalan saya untuk semua orang sekarang ini. Okay. Guys, kita nak buat yang mana dulu? Kita nak bahagi dulu ke kita nak tambah dulu? Nak bahagi dulu ke kita nak tambah dulu? Bahagi dulu ke tambah dulu? Which one guys? Mana satu dulu guys? Okay, ada orang kata bahagi. Ramai kata bahagi. Ada tak orang kata tambah? Okay, untuk siapa-siapa yang tak tahu, yang lupa, jom kita ingat balik. Kalau ada lebih daripada 2 operasi, kita nak buat yang mana dulu? Sebab boleh je saya nak buat ni dulu. Boleh je saya nak buat tambah dulu. Okay, so cara dia ada 2. Okay, siapa yang belajar bahasa Melayu, awak ingat perkataan apa tak? Awak ingat perkataan? Okay, ku, ba, da, ta, to. Siapa-siapa yang belajar bahasa Inggeris, DLP, awak ingat perkataan B, O, D, M, A, S. BODMAS. Macam tu. Boleh? Okay. Alright. Calculus. Jangan sebut calculus kat sini. Calculus ni darjah 5 punya. Jangan buat adik-adik awak panik. Okay, sekarang ni. Ku kat sini maksudnya adalah kurungan. Ba adalah bahagi. Da darab. Ta tambah. To tolak. Okay, BODMAS pula. BODMAS B adalah bracket. O ni tak payah tengok. O tu off. Bukan level awak. D tu division. Divide. Multiplication. Addition and then subtraction. So, macam mana ada orang kata, ni lah soalan yang paling saya selalu dapat. Teacher, bukan ke kuda batato? Bukan ke kenapa kuba? Kenapa tak kuda? Kenapa tak kuda? Kenapa kuba? Okay, sekarang ni guys. Sebenarnya dua-dua boleh. Sebab bahagi dengan darab dia best friend. Tak kisahlah siapa-siapa pun. Okay. Bahagi dengan darab best friend tambah dengan tolak best friend. So, jadi tak kisah siapa atas siapa bawah sebenarnya. Okay, diorang dua ni best friend. Boleh Okay. Jadi sekolah ni boleh bagi schedule live tak teacher? Betul Puan Z, patutnya kena ada kan? Saya patutnya buat lah. Habis ni saya akan, sebab saya ni ada lagi seminar dengan MC Plus. So jadi saya macam, saya perlu PA lah saya rasa. Okay, so jadi awak boleh, puan-puan, tuan-tuan boleh follow saya dulu. Nanti kalau dah ada jadual live, saya akan letak dekat feed saya. Okay? Right? Okay, so jom kita sambung sekejap guys. Okay, so apa benda kubadatato ni? Ini adalah urutan. Nak buat yang mana dulu? Kurungan paling kuat, okay, paling strong. Sampai bawah sekali adalah tolak. Sama juga, bracket paling strong, subtraction paling bawah. Okay, boleh? Okay, so now, apa saya nak cakap tadi? Sekarang ni macam ni kita nak tahu. Contoh saya ada bahagi, saya ada tambah.
Siapa paling atas? Paling atas sekarang adalah bahagi. Bahagi nombor dekat atas, tambah dekat bawah. Division kat atas, divide kat atas, addition dekat bawah. So jadi nak buat mana dulu? Buat siapa paling power lah. Siapa paling power lah, siapa paling atas. Bahagikan, divide. So jadi kita buat division dulu, okay? So yang ni clear everyone? So hopefully semua orang okay part ni. Sekarang ni kita nak start bahagi. So are you guys ready? Kalau dah ready untuk bahagi, sila tulis ready dekat chat. Saya nak tunjukkan dekat you guys macam mana you guys nak apa? Macam mana you guys nak, apa kita panggil? Macam mana you guys nak jawab bahagi dengan apa? Dengan baik. Okay, tanpa buang masa. Kita nak work smart, kita nak work hard. So ready Okay. Woyo, like saya dah 40k. Sikit lagi nak 50k guys. Tolong saya guys. Saya nak 50k. Okay, so baru 30 minit kita live. Saya rasa macam dah lama ni. Jom kita sambung. Saya kena live 1 jam ke? Okay, 30 minit cukup lah kot kan. Okay, jom kita bahagi. Saya nak bahagi ni dulu. So first step adalah kita buat bentuk lazim. So jom kita buat 16,952. Okay, ada orang kalau student darjah 5 ni kan, dia akan rasa panik sikit. Teacher tak letak unit ke? Sebenarnya nak letak unit pun boleh, nak letak pun tak apa. Sebab baru buat jalan kira. Kalau hujung jawapan akhir baru kita letak unit. Wajib letak unit. Boleh? Okay, boleh. Okay, so jom kita pergi kepada soalan bahagi. Bahagi berapa Bahagi 13. Okay, you guys hafal ke sifir 13? You guys hafal ke sifir 13? Sifir ke? Ada ke sifir 13? Ada sifir. Sifir 100 pun ada. Hafal? Okay, dia macam ni. Okay, live saya ni adalah untuk darjah 5, darjah 6 tau. Okay, so jadi darjah 5, darjah 6 ni dia tak tahu lagi macam mana nak kira dengan efficient. Efficient kat sini maksudnya tak buang masa. Okay, usually kan apa yang anak-anak kita, okay. Apa yang anak-anak tuan-puan buat selalunya adalah dia akan tambah satu-satu kat tepi ni. 13 tambah 13, dapat tambah 13. Dia akan cari sifir tu, baru dia start bahagi. Betul tak? Setuju tak? Puan-puan, setuju tak adik-adik? Awak akan buat sifir dulu kat tepi tu, buat sifir sampai bawah, baru awak start bahagi, ya ke? Kalau macam tu, I have good news. Bagus awak masuk hari ni sebab saya nak tunjuk kat awak macam mana cara nak buat dengan apa kita panggil, dengan cepat. Okay, macam ni. Mula-mula awak tengok dulu nombor dekat bahagi tu. Dalam sifir 13 ada tak nombor 1? Tak ada. So kita tengok nombor kedua, 16. Sifir 13 of course ada 16 kan. So kita nak cari nombor 16. Kalau kita buat sifir 13 kan. Okay, saya tunjukkan kat awak Cara saya buat adalah saya akan letak 1 kat sini. Saya akan letak 3 dekat sini. And then saya akan buat 1 garis. By the way, saya tengok saya punya interface adalah saya punya desktop tau. Yang tengok dekat phone boleh nampak full ke yang saya tengah tulis ni? Dah ke? Boleh nampak ke? Boleh Boleh Okay, jom. So, jom kita sambung. Okay, sifir 13. Jom kita letak Okay, saya kena clarify. Saya tengah ajar awak macam mana nak buat sifir kahwin. Kita main sifir kahwin lah, sifir senang. So, saya akan letak dekat bahagian 1 tu, saya akan letak sifir 1, 1, 2, 3. Dekat tempat sifir 3 tu, saya letak 3, 6, 9. Macam tu. Okay, and then 13, 1 ni puluh, 3 ni sah kan? So, saya akan letak sifar kat tempat puluh. And then, saya akan tambahkan dia. So, dia akan jadi 13, 26, 39. Saya tak buat sifir tu sampai bawah pun adik-adik. Saya buat takat mana yang saya nak cari je. Saya nak cari 16. So, takkanlah saya nak buat sifir sampai bawah. So, saya buat takat mana yang saya nak cari je. Jelas tak everyone? Kalau jelas, boleh tak saya dapatkan J dekat chat? Boleh tak? Jelas tak? Okey tak? Boleh Okay, so now jom kita tengok. Jom kita sambung. So now 13 darab berapa dekat dengan 16 everyone? 13 darab berapa dekat? Wih, like saya dah 52k lah. Thank you so much everyone. Kita live tak sampai sejam dah 52k dah, terbaik. Okay, darabkan dengan 1. Thank you so much. Darab 1, so turun 13. Tolak, dapat 3, turun 9. Okay, sekarang ni ada tepat-tepat kat sini 39. Betul tak? So, you guys nampak tak? You guys tak payah buat sifir tu sampai bawah pun awak dah dapat. Dah laju dah. Dah dapat dah 39.
So cari takat mana yang awak nak. Cari je. 13 darab 3, 39. Tolak habis. Okay. So sekarang ni saya turunkan 5. Okay, turunkan 5. Ada tak 5 dekat sifir 13? Ada tak 5 dalam sifir 13, everyone? Ada tak 5? Tak ada. Mana ada sifir 13? Of course tak dengan 13. So sekarang ni kita nak darabkan dengan berapa? Jap. Saya nak tanya. Sekarang ni kita nak turunkan 2 ke? Kita nak buat apa sekarang ni? Nak turunkan 2 ke nak buat apa? Okay, dengar betul-betul Ramai dekat sini, kantoi dekat sini sebab dia ingat, okay, 5 tak ada, so turunkanlah 2. Salah guys, macam ni. Kalau nak buat bahagi, kena tolak dulu. Tengok, tolak dulu baru turun. Dia tak boleh tak buat apa-apa, terus turun. Tak boleh. So sekarang ni, kalau tak ada nombor tu, dengan betul-betul, awak darabkan dengan sifar. So 13 darab sifar, sifar tolak 5, tolak sifar 5. So baru awak turunkan 2. Macam tu. Okay, ingat. Tolak dulu, settlekan dulu, baru turun sebelah. Tak boleh terus turun-turun. Turun sekati awak. Sekarang ni saya nak tanya. Cuba tengok sifir kita. Kita nak teruskan sifir kita ke kita nak stop? Kita nak teruskan sifir kita tak? Perlu tak kita teruskan sifir kita? Perlu tak kita teruskan sifir kita, guys? Perlu tak? Perlu ke tidak kita teruskan sifir kita? Yes, kena teruskan sebab kita nak cari 52, kita baru dapat 39. So macam tadi saya letak sifir 1, 1, 2, 3, 4. Saya letak lebih sikit 5. Saya letak 2 je. Saya tak buat jauh-jauh tau. 4, 5. Sifir 3, 3, 6, 9, 12, 15. Macam tu. Okay, so jadi jangan lupa 1 tu 10. So kita letak sifar kat sini. Boleh? Okay, so jom kita tambahkan. So 40 tambah 12 kita akan dapat 52. 50 campur 15 kita akan dapat 65. Gitu. So soalan saya, nak teruskan sifir ke nak stop? Nak teruskan sifir ke nak stop? Teruskan sifir ke nak stop, guys? Turunkan sifir ke nak stop? Nak turunkan sifir ke stop? Stop! Sebab awak nak cari 52 dan ada 52 kat atas tu. So jom kita tengok. Okay, so sini Allahu Akbar, la ilaha illallah. Okay, 1, 2, 3, 4. So darabkan dengan 4. So jadi turunkan sini 52, tolak habis. Okay, so settle. So maksudnya dekat sini awak dah dapat jawapan awak. Untuk bahagian-bahagi ni adalah sama dengan 1304. So jom. Okay, so sekarang ni guys, nampak tak? Okay, selama ni kalau awak ada habit untuk buat dulu sifir sampai bawah dulu baru bahagi, hari ni awak dapat satu cara yang lebih jimat masa. Okay, lebih jimat masa. Okay, so far okay semua orang? Okay, sekarang ni kita nak buat apa, guys? Sekarang ni kita nak buat apa? Cuba beritahu saya, sekarang kita nak buat apa? Apa kita nak buat sekarang ini? Tolong bagi tahu saya. Kita nak buat apa sekarang? Nak buat apa, guys? Nak buat apa sekarang? Ya, kita dah settle bahagi. So, yang tinggal adalah tambah. So, sekarang ni jom kita buatkan. So, awak buat bentuk lazim. Okay, RM26,318.40. Tambahkan dengan 1,304. Awak cuba tengok 1,304. Ada sen tak? Dia ada sen tak, guys? Dia ada sen tak? Ada tak sen dia? 40 sen, 30 sen, ada ke tak ada? Tak ada kan? Habis tu kalau tak ada nak buat macam mana, guys? Macam mana kita nak buat kalau dia tak ada sen? Macam mana Siti Mariam? Macam mana Mail Lempong? Okay, macam mana Farhana? Ya, kalau nombor tu tak ada sen, kita letak point kosong-kosong. Okay? Alright? Okay, sebab student darjah 5 ni, dia kalau tak nampak sen, dia tak tahu nak letak mana. So, jadi kita letak siap-siap point kosong-kosong. Lepas tu kita letak 1304. Jangan lupa tulis RM lah. Okay. So guys, tolong tambahkan untuk saya, guys. Tolong saya jap. Tambahkan boleh? Tolong saya tambahkan boleh ke, everyone? Untuk siapa-siapa yang first time masuk. Okay, hi. Nama saya Teacher Farah. Okay. Saya belum ada lagi jadual live saya. Okay, so jadi siapa-siapa yang tak nak terlepas live, boleh follow saya. And then boleh on notification. And nanti saya akan buat jadual live saya untuk hari-hari. Awak boleh tengok dekat feed saya lah. Saya akan letak dekat feed saya. Okay. So ada jawapan ke? Sebelum tu bagi saya. Oh, thank you I. Bagi heart signal. Okay. Okay dah. So far okay tak belajar, guys? Senang tak sebenarnya?
Senang kan sebenarnya. Okay, kita kena nampakkan benda tu sebenarnya tak ada apalah. Okay, jangan takut. Ada orang pernah beritahu kat saya, dunia ni adalah milik orang yang berani. Orang yang berani untuk cuba. Okay, sebab kalau awak tak nak berani mencuba, okay, awak tak bergerak pergi mana-mana pun. Okay, so awak kena start dulu. Kena berani. Kalau salah tak apa. Kalau awak takut sangat salah kan, saya nak beritahu awak jangan takut salah. Sebab kalau salah, apa benda paling buruk boleh jadi dekat awak? Hilang markah, tu je. Okay, jangan takut buat salah sebab daripada salah tu kita belajar. Okay, so now jom kita tambahkan. 0, 4, 8 campur 4, 12, naik 1, 2, 3 tambah 3, 6, 6, 1, 7, 2. Jangan lupa letak unit dia ringgit dan letak titik perpuluhan. Settle. So, ramai dekat chat tu dapat jawapan. Alhamdulillah. So, sekarang ni saya nak beritahu kat awak. Awak dah dapat 2 markah free saja. Okay? Alright. Kalau tak letak RM salah ke? Saya suka soalan awak ni. Saya bukan cikgu KPM. Saya adalah tutor. Okay, yang ada lebih daripada 5 tahun pengalaman. Ni adalah pendapat saya. Saya ada buat banyak. Saya tengok macam mana KPM, TVD and everything. Pasal pemarkahan ni kan guys, dia tak ada spesifik tau. Sebab dulu kita ada exam besar, UPSR. Dulu UPSR ada skema yang semua orang kena follow. Satu negara kena follow. Sekarang ni skema adalah ikut sekolah. So, untuk saya cakap, wajib letak RM. Untuk saya kata, jangan tinggal RM. Sebenarnya, saya tak boleh dah cakap. Sebab ada cikgu okey, tak apa, tak letak RM, tak apa. Ada cikgu, kena letak RM. So, jadi yang selamat ni adalah letak je lah RM. Letak je lah RM. Okay, janganlah lupa letak. Kan tu unit dia. Boleh? Okay, so tu dia jawapan dia. Okay, boleh Okay, baru jawab tadi. Letak RM. Unit, kalau ada unit letak. Kita tak nak bagi chance dekat siapa-siapa tolak markah kita. So, letak semua unit. CM, RM, KM, KG, semua letak. Okay. So, settle untuk soalan yang ke-7. Saya nak pergi kepada soalan yang ke-8. Maybe ni adalah soalan yang terakhir sebab kita 1 jam je live. Okay. Alright. So, macam mana guys? Sian lah darjah 6. Darjah 6 tak ada ke? Ni darjah 5 punya kan? Tahu tak? Perlu ke kita buat darjah 6 punya juga? Saya punya like dah 60k. Yay! Boleh ke sebelum kita habis live kita dapat 100k? Gitu request, okay? Darjah 6. Buat form 1. Form 5 masuk juga boleh ke? Boleh lah. Tak ada guard yang tunggu kat depan tu untuk untuk sekat awak, okay? Alright, so sekarang jom kita pergi kepada soalan nombor 8. Nombor 8 ni susah ke guys? Nombor 8 ni bagi awak susah ke? Awak rasa ada tengok abang kakak awak cakap anggap macam jawapan chemistry tak ada unit cancel terus, betul? Sebenarnya unit penting guys, unit penting semuanya. Boleh tak you guys jadikan habit untuk letak unit? Fira kata agak susah sikit. Faham. Time saya sekolah dulu pun saya rasa macam Amonda ni. Macam tu. Faham, saya faham. Saya faham sangat perasaan awak, jangan risau. Saya pernah jadi student macam awak. Beza umur kita 1 tahun je guys. Awak berapa? 11, 12. Umur saya 13. Beza kita macam tu je. Okay. Alright, so jom kita pergi pada soalan nombor 8. Okay, kita relax sekejap lah nak habis lah ni kan. Saya nak tanya everyone lah. You guys, kalau kita dapat soalan macam ni kan, sebenarnya apa benda pertama yang kita kena buat Macam susah sangat je soalan ni. Berapa markah dia bagi kita ni? Dia bagi kita 2 markah. Apa sebenarnya kita kena buat dulu ni? Apa kita kena buat dulu ni? Boleh tak kita nak tolak sebenarnya? Sebenarnya kita tak boleh nak tolak pun. Kenapa Sebab cuba adik-adik, abang kakak tengok kat dalam ni. Kita ada dua nombor berbeza tau. First, ini abad dan dekad. Unit pun tak sama. Ini pun tak sama guys. Okay. Hi teacher, you guna iPad and share screen. Oh, macam mana? Puan Asila, saya gunakan live studio TikTok. And saya mirror screen saya daripada iPad saya. Lepas tu, download. Ni saya buat dekat desktop. Harap membantu. Okay, so jom kita sambung. Okay, abad dengan dekad. Mana boleh? Itu satu. Itu adalah rock block kita yang pertama. Rock block kita yang kedua kan guys ini adalah pecahan. Ini adalah nombor biasa. Nampak tak? Punyalah banyak masalah kita sekarang ni. So sekarang ni kan guys, cuba kita tengok. Macam mana kita nak tentukan apa kita kena buat dulu. Dia macam ni. Awak tengok jawapan akhir.
Jawapan akhir ni kan dia kata jawapan nak dalam bentuk abad dengan dekad. Betul tak? Kan? Betul? So jadi awak kena tukarkan everything dalam bentuk abad dan dekad. Okay? Okay, yang ni patut tukar tak guys? This one perlu tukar tak? Saya tanya awak. Jawapan nak dalam bentuk abad dan dekad. So ini perlu tukar tak? Perlu tak? Jawapan dia tak. Dia dah dalam bentuk yang jawapan akhir nak. So kenapa nak tukar? Tak payah. 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 Okay, tak payah. Okay, boleh. So yang ni kita dah settle. Yang ni dah ready dah. Dia tunggu masa je. Dia tunggu masa je. Sekarang ni saya nak pergi kepada yang pecahan ni. So pecahan ni lah guys. 7, 2/5 abad ni. Okay, inilah yang kita kena tukarkan dia dalam bentuk. Okay, abad. Okay, dengan dekad. Itu yang kita kena tukar dulu. So setakat ni boleh follow saya tak everyone? Boleh follow saya tak? Kalau boleh follow saya, boleh tak saya dapatkan F kat chat? Benda ni saya kena slow-slow sikit supaya saya tak nak you guys rasa susah. Saya makan slow-slow sikit. Boleh follow Thank you Dia. Dia ni adalah kakak sini awak tahu Darjah 6. Tapi dia selalu masuk live saya. Selalu rajin masuk. Thank you Dia. Okay, sekarang ni nak buat apa? Okay, cuba tengok ni Okay, saya nak buka mata awak yang benda ni tak susah. Okay, dia sebenarnya kalau awak tengok pecahan ni, 7/2/5 ni sebenarnya kan, dia adalah apa tahu? Dia adalah, okay, saya pecahkan dia adalah 7 abad. Okay, tambahkan dengan 2/5 abad. Okay, saya pecahkan dia. Saya separatekan dia dulu. Hai teacher, saya 29 tahun pun nak belajar semula. Boleh, tak ada masalah. Semua orang boleh masuk. Okay, sekarang ni. Saya akan separatekan dia dulu. Saya akan pisahkan dia dulu untuk bagi awak nampak. Okay. So sekarang ni bila awak dah separatekan dia, baru awak nampak yang awak ada 2 tempat nak masukkan kat sini. So cuba tengok ni Ni abad-abad. So dia akan jadi 7 abad. Okay. Abad-abad. So tak payahlah tukar. Dah jadi 7. Masukkan dia dekat depan tu. 7. Okay. Yang ni pula. Ni masalah kita. Yang ni boleh tak saya nak masukkan terus 2/5 dekad kat sini? Boleh ke? Boleh ke? Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Sebab ini abad, ini dekad. Unit tak sama. Awak kena tukar. So abad nak tukar dekad. Darab berapa? Darab 10 ke? Darab 100 ke? Darab 1000? Darab 10 ke? 100 ke? 1000? 10, 100, 1000. Satu abad ada berapa dekad? Cuba ingat balik. Itu pun penting. Okay. Ada orang kata 100, ada orang kata 10. Macam mana ni guys? Ada orang kata 10, ada orang kata 100. 10 ada 100, ada 10 ada 100. Okay. 1000. Ni lagilah dah sesat. Okay, sekarang ni jom tengok. Kalau abad dengan dekad, kaitan dia adalah 10, bukan 100. Abad dengan dekad kaitan dia 10. 10 bukan 100. Abad, dekad. Satu abad ada 10 dekad. Okay, bukan tahun. Sekarang ni abad dengan dekad. So sekarang ni ambil, Allah, apa pula ni? Okay, so sekarang ni ambil 2/5 darabkan dengan 10. Macam tu. So boleh tak awak settlekan this one? Awak ada masalah tak nak settlekan this one? Perlu saya tolong juga ke? Yang ni tadi sebenarnya kita ada buat time awal paper tadi. Macam mana guys? Boleh buat? Okay, dia macam ni. Kalau awak rasa macam mana nak buat tak tahulah nak start daripada mana. Letak dulu per satu dekat bawah. Okay, baru awak nampak. Saya nak tanya semua orang, ada tak yang kita boleh potong? Ada tak yang kita boleh potong guys? Ada tak? Ada tak yang kita boleh potong? Ada ke? Ada ke? Ada? Mana? Cuba beritahu saya. Kalau kita nak potong, kita kena atas bawah tau. Atas bawah macam ni, atas bawah macam ni ataupun atas bawah macam ni. Dia tak boleh macam ni sebelah-sebelah, ni sebelah-sebelah. Dia kena atas bawah. So awak perasan tak kat sini kita ada, okay, nak tanya 2 dengan 1 atas bawah boleh potong tak? Boleh potong tak 2, 1? Boleh ke tidak? Adik-adik, boleh ke? Tak boleh sebab 1 dah kecil, dah tak boleh potong. Ingat potong tak wajib. Potong nak senangkan kita. So sekarang ni cuba kita tengok pula 10 dengan 5. Boleh potong tak 10 dengan 5? Boleh? Boleh. Sifir berapa? Sifir berapa ada 5 dengan 10? Sifir apa yang ada 5 dengan 10 guys? Sifir
Sifir berapa? Sifir 5. So, jom kita tengok sifir 5 5 darab 1. 5 kan? So, jadi kita potong. Dia jadi 1. 5, 10. So, 5 darab 2 jadi 10. So, potong jadi 2. So, jadi next, kalau dah tak boleh nak potong, kita dah boleh darab. 2, okay, so kita dah boleh darab. 2 darab 2, atas darab atas, 4. Bawah darab bawah, 1. So, jadi sekarang ni 4 per 1, kita tak tulis 4 per 1, kita tulis 4 je. Okay, kita tulis 4 saja. Masya Allah, tak nampak rupanya. Jadi 4 saja. Boleh. Okay, so now, dah settle ke dah? Sekarang ni dia bukan jadi 2 per 5 abad, dia dah jadi 4 dekad. So, jadi dekat sini jawapan dia, okay, kita belum habis lagi tau. Kita belum habis lagi. Sekarang ni kita baru tukarkan 7 2 per 5 abad jadi 7 abad 4 dekad. Baru tukarkan tu sahaja. Boleh? Teacher, suara teacher slow sangat. Ha? Ya ke? Slow? Sekejap Slow? Sekarang okey tak? Ada orang kata okey je ke? Boleh dengar tak ni? Okey tak ni? Boleh suara saya okey? Okay. Dah okey je. Thank you so much everyone for your feedback. Sekarang ni saya nak tanya semua orang. Kita dah tukarkan dah. Sekarang nak buat apa? Kita dah tukarkan dah jadi 7 2 per 5 abad jadi 7 abad 4 dekad. So now nak buat apa? Nak kena buat apa guys sekarang ni? Nak buat apa? Tolak, betul. Tolakkanlah. Okay, so jadi jangan risau. Kita susun elok-elok. 7 abad, 4 dekad. Okay, awak tolakkan dengan 5 abad. Okay, 8 dekad. Tolakkan sekarang. Apakah jawapan dia? Okay, sila everyone. Tolong jom, tolakkan. Ya, betul Miza. Betul Azila. So, kita dah boleh tolakkan. Okay. Ada masalah ke? By the way, saya geram mata saya tengok saya punya like tu 78. Cukup kan jadi 80? Ya gitu menyuruh. Ada masalah ke ni? Macam ada masalah aja. Saya nampak ramai tiba-tiba saya punya chat macam alamak, nak tolak ni dah. Tolak teacher. Dia nak tolak tiba-tiba. Alamak, ada masalah lah. Apa masalah dia kat sini? Okay, alright. Okay, sekarang ni kan masalah kita ada masalah sebenarnya kawan-kawan. Kita ada masalah 4 mana boleh tolak 8. You guys, selalu kalau you guys nak tolak tapi tak boleh kan, apa you guys buat selalu Kalau nak tolak tapi tak boleh, selalu buat apa? Selalu awak buat apa? Pinjam, betul. Pinjam daripada sebelah kan? So, jadi kita pinjam daripada sebelah, dia akan jadi 6. Sini akan jadi berapa? Okay, yang ni saya nak bagi tahu you guys. Kalau awak pinjam daripada abad, pinjam daripada unit, jangan semua benda awak letak 10 tau. Kalau awak pinjam daripada jam, awak kena tambah 24 jam. Kalau awak pinjam daripada tahun, kena tambah 12. Sekarang ni awak pinjam daripada dekad. Satu abad ada 10 dekad kan? So, jadi awak pinjam 10. So, dia akan jadi 14. Okay? Boleh? Okay. So, 14 tolak 8 jadi sama dengan 6. 6 tolak 5 sama dengan 1. So, jawapan dia 1 abad 6 dekad. Settle kat situ. Okay, 1 abad 6 dekad. Boleh? Okay? Settle. Itu je. Alhamdulillah, dapat dah jawab. So, macam mana sekarang? Tadi kan, awak nampak soalan ni, awak akan rasa soalan ni macam complicated kan? Sekarang masih rasa complicated ke dah lebih confident? Boleh saya tahu tak? Okay. Macam mana? Rasa lebih confident tak guys? Tadi kan awak rasa macam serabut lah. Bingit lah tengok nombor-nombor tu. Serabut lah. Sekarang dah okey tak? Dah lebih better tak? Dah okey, dah lebih confident. Yes, Izzah, itu yang kita nak. Yuasa apa cikgu? Yuasa tu ujian akhir sesi akademik. Ujian akhir tahun lah basically. Okay, ujian akhir tahun. Okay, teacher ajar algebra tak? Okay, untuk siapa-siapa yang dalam ni, esok dekat TikTok mcplus.my, okay, kita akan ada satu live sekolah algebra Sir Fatih MC Plus dengan Sir Amir MC Plus akan ajar awak basic algebra. Semua orang boleh masuk, tolonglah masuk sebab diorang sangat power dalam bagi awak lebih confident untuk
belajar algebra. So jadi join. Pergi follow mcplus.my. Okay, and join. Okay. Okay. Apa ni? Sekejap. Oh, ya Allah. Okay. Okay, cikgu ajar guna equipment apa? Saya guna live TikTok studio and saya mirror screen saya dekat screen iPad saya dekat depan. Okay? Alright. Ni MC Plus cikgu. Ni adalah TikTok Teacher Farah. Tapi saya mengajar dekat MC Plus. Okay? Saya mengajar Maths and Science dekat MC Plus. Janganlah masuk kelas saya. Tiba-tiba promote. Okay? Alright. So saya lagi confident boleh tengok muka teacher. Whatever works for you. Okay. Oh, by the way, like saya lagi 10k nak jadi 100k. Tolong guys, tolong saya nak 100k tu. Okay, teacher algebra pukul berapa? Pergi follow mcplus.my, tengok dekat feed tu ada tarik, ada pukul berapa. Pergi follow. Tak silap saya pukul 10 pagi. Awak tak join esok Sefati aja, awak rugi. Awak rugi kita sebut. Okay. Alright, so sekarang saya nak sambung ni. Boleh kita sambung everyone? Follow saya yelah. Follow je kat mcplus.my. Okay. Boleh? Dah habis ke? Sikit lagi nak habis. Okay. So jom kita sambung. Boleh ke? Nak sambung lagi tak ni? Ke dah tepu dah? Ke nak pergi makan? Ke nak break sekejap? Ke nak break sekejap ni? Nak solat? Oh, pergilah solat kalau nak solat. Okay. Cantik tak saya punya mark ni guys? Cantik kan? Cantik kan mark saya? Ui, ramai kata nak continue bagus lah. Lagi 2k nak 100k. Cukupkan guys, cukupkan 100k. Okay. Alright. Almost 100k teacher ni. Kejap. Thank you so much. Bersin. Semoga awak bersin. Semoga awak bersin. Saya tak tahu apa saya cakap guys. Okay. Dah 100k? Ya ke? Puya! Thank you so much everyone. Yeah. Alhamdulillah awak buat saya lagi semangat lah nak buat live pas ni dan tolong awak. Okay. Dah 100k dah. Okay. So sekarang ni, you guys. Kalau saya minta je you guys bagi kat saya. Apa kata ramai-ramai bagi saya RM1,000? Okay, jom kita sambung. Teacher bila sambung ni? Alah, Fikri seronok betul belajar Fikri. Teacher nak break sekejap betul boleh? Teacher stay nak 200k pun boleh amboi. 200k terus. Aduh, boleh. Nanti. Okay, tapi saya rasa saya tak live sampai 2 jam kot. Lepas ni saya nak pergi makan. Saya nak pergi gym. Apa ni korang ni? Power sangat lah korang ni. Korang usually orang tak nak belajar, tapi ni semua orang dah push saya suruh sambung ni. Memang kita sambung jom. Lain macam lah, different breed lah korang ni. Suruh saya sambung. Usually student tak nak belajar. Jom kita baca dia kata satah ke atas di bawah menunjukkan 2 buah bangunan. Okay, 2 buah bangunan. So jadi kita ada bangunan P dan kita ada bangunan Q. Okay, bangunan P dengan bangunan Q. Okay, so dia kata nyatakan jarak mengufuk dan jarak mencancang dari bangunan P ke bangunan Q. Jom kita tengok kat sini. You guys tahu tak apa mengufuk dengan mencancang tu? Boleh tak saya nak tanya you guys? Ada tak siapa-siapa dalam ni yang tak tahu mengufuk tu apa, mencancang tu apa? Cuba beritahu saya. Cuba mengaku. Kalau ada yang tak tahu. Ada ke yang tak tahu? Mengufuk tu menegak. Salah. Mengufuk tu bukan menegak. Okey, kita ada 2 tahu kat sini. Cuba awak tengok betul-betul Kita ada 2 paksi. Satu paksi yang baring ni, yang tidur ni. Satu paksi yang tegak. Paksi Y. Okey, dia kata apa tahu? Dia kata jarak. Jarak tu maksudnya berapa jauh, betul tak? Dia kata dari bangunan P ke bangunan Q. So kita nak start daripada P ke? Nak start gerak daripada P ke? Nak start gerak daripada Q? Cuba jawab saya. Awak nak gerak daripada P ke nak gerak daripada Q? Yes, nampak tak perkataan dari kat sini? Dia katakan dari, from, daripada P. So kita gerak daripada P. Jom kita tengok. Okay, bila kita nak gerak daripada P, awak boleh gerak
Ikut awak, sekali awak nak gerak macam mana? Awak nak gerak macam ni? Nak gerak ke kanan dulu baru turun ke bawah pun boleh? Nak turun bawah dulu baru ke kanan pun boleh? Mana-mana pun boleh. Yang ni selalu student risau tu. Teacher nak gerak ke mana? Nak gerak daripada mana? Nak turun bawah ke nak kanan? Jawapan saya adalah relax. Boleh je gerak di mana-mana. Okay. So kalau saya nak gerak macam ni lah daripada kanan. So gerak 1, 2, 3, 4, 5. So saya gerak 5 kali ke kanan. And then saya turun bawah. 1, 2, 3 ke bawah. So 5 ke kanan, 3 ke bawah. Okay, sekarang ni kan dia bukan tanya apa tau. Dia tanya mengufuk dengan mencancang. So sebenarnya, okay, bila awak nampak perkataan mengufuk, okay, kalau saya lah, cara saya akan tengok huruf U ni, U. Saya akan ingat perkataan tidur. So garis mana yang tidur? Garis X ke garis Y? Mana satu yang tidur? X ke Y? Yang tidur X ke ataupun Y? Mana satu yang tidur? X ke Y? X yang tidur kan? So jadi kita tengok yang tidur. Mana yang tidur? 5 ke 3 yang tidur? 5 ke 3 yang tidur? 5 atau 3 yang tidur? 5 lah, 5 yang tidur. Nampak tak? Dia yang tidur kat sini, garisan tidur. So jawapan dia mengufuk adalah 5. Okay, 5 apa Kalau kita cakap pasal jarak, mestilah jarak tu 5 cm ke, 5 km ke, 5 meter ke, betul tak? So sekarang ni apa unit dia guys? Jarak dia 5 km ke, 5 meter ke, 5 cm ke, 5 milimeter? Cuba jawab saya. Jawapan dia adalah kilometer. Okay, jawapan dia adalah kilometer. So jadi dekat sini tulis 5 kilometer. Next, kita nak pergi kepada seterusnya. Mengufuk ataupun vertical. Mengufuk pula. Mencancang. Mencancang. Ataupun vertical. So, kalau cara saya ingat, saya tak nak confuse, saya tengok huruf A. Dan saya ingat perkataan tegak. So, tegak. Tegak. Mana yang tegak? Y lah kan? So, mana yang tegak? 3 lah. So, jawapan dia adalah 3 kilometer. So, jadi awak dah dapat berapa markah kat sini? 2 markah. Easy as that. Okay, kenapa kilometer teacher? Okay, bila kita cakap pasal soalan ni kan sebenarnya tak lengkap tau. Patutnya dia ada letak satu petanda dekat situ. Dia letak, patutnya dia akan letak macam ni dekat awak punya ni. Dia akan letak macam ni. 1 km, 1 km. Okay, bila kita cakap jarak, maksudnya jarak dalam dunia sebenar. Ini just peta guys. Ini just peta. So, maksudnya dalam jarak sebenar, okay, kalau dekat peta ni, dia just gerak 5 je. 5 apa? 5 unit. Tapi dalam dunia sebenar, satu pergerakan tu sama dengan 1 kilometer. So that's why kilometer. Okay? Boleh? Itu saja. So now dah settle untuk soalan nombor 9. Senang tak untuk dapat markah sebenarnya guys? Senang tak nak dapat markah? Ada orang tanya mencancang dulu ke? Sebenarnya kalau awak tanya mencancang dulu ke, mengufuk dulu ke, saya tak boleh. Tak juga. Depend on soalan nak apa. Soalan tanya nak mengufuk, nak mencancang, bagilah dua-dua. Kalau dia kata mengufuk, bagi mengufuk. Kalau dia nak mencancang, bagi mencancang. Itu saja. Okay? Alright. So, jadi nampaknya kita dah 1 jam dah kita live. Okay? Kita sempat buat 9 soalan. Okay lah tu. 9 soalan. Banyak tu daripada hari, selalunya langsung tak belajar kan. Hari ni walaupun sikit tapi belajar. Alhamdulillah. Okay, so untuk sesiapa, so jadi masa kita dah habis Pak. Okay, saya dah nak tamatkan live saya. Saya nak ucapkan thank you so much to everyone yang stay daripada awal sampai akhir. I'm so proud of you guys. Okay, usually student susah nak belajar tapi awak stay daripada awal sampai akhir. And ingat, okay, jangan terus nak start dengan benda-benda besar guys. Awak boleh start dengan benda-benda kecil macam tengok live sekejap. Dia dalam hidup ni at least awak dapat satu benda kecil pun dah cukup. Jangan nak satu hari nak buat benda yang besar tapi esoknya dah tak buat. Dia sikit setiap hari sikit. Lama-lama kan awak dah terbiasa, awak akan terus macam lebih semangat untuk buat benda yang lebih besar. Okay, kita buat sikit-sikit. Okay, so jadi untuk siapa-siapa yang belum follow saya, okay, nama saya adalah Teacher Farah. Teacher Farah mengajar dekat MC Plus, Maths and Science. Kalau berminat untuk kelas small grouping, boleh tekan link dekat bio. Dan dekat MC Plus sekarang kita tengah buat satu seminar syllabus attack.
Okay, free untuk semua subscriber. Kita belajar dekat Zoom. So kalau awak berminat boleh pergi dekat website mcplus.my. Hari ni cuti lah. Maybe kalau awak message dia tak akan reply. Tapi hopefully kita boleh belajar dalam kelas sama-sama dekat Zoom. Okay. So guys, thank you so much. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Thank you so much everyone. Bye-bye. Take care. Jumpa lagi everyone. Bye-bye. Thank you so much. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Take care. Hari ni nak buat darjah 6 juga ke? Nak buat darjah 6 juga ke? Nak buat darjah 6 juga ke? Ya. Yeah. Boleh. Nanti. Follow lah. Follow lepas tu tekan on notification kalau saya rajin saya buat. Okay, so jumpa lagi everyone. Assalamualaikum. Bye. Take care everyone. Sekejap, sekarang ni macam mana nak tutup live? Macam mana nak tutup live? Macam mana nak tutup live? Sekejap. Macam mana nak tutup live Sekejap. Macam mana nak tutup live? Sini dia. Okay, bye everyone. Assalamualaikum.